Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak terangkan tentang poligon asas bab 9 matematik tingkatan 1. Okey, kita tengok poligon ni. Ini merupakan ciri-ciri asas bagi poligon. Okey, yang pertama, bentuk tertutup. Bentuk poligon mestilah tertutup. Tidak ada sisi yang terbuka. Okey, contoh di bawah gambar rajah warna biru dan warna pink, semua sisi dia bertembung, bertutup ya, dia tidak terbuka. Yang kedua, sisi ataupun bucu mesti melebihi 3 sisi ataupun lebih. Dia tidak boleh kurang daripada 3. Okey, tengok gambar rajah di bawah tu, sisi 4, warna merah dan juga segi 3. Okey, kedua-duanya bilangan bucu ataupun sisi 3 dan 4 ataupun lebih pun boleh. Okey, garis lurus. Poligon mesti terdiri daripada garis lurus. Tidak boleh garis yang tidak lurus. Contoh kat bawah gambar tu yang tanda pangkah tu ada 4 garis lurus tapi ada lengkuk dekat tepi dia ya. Okey, lengkuk ni tak boleh bagi poligon. Ya, dia tak boleh ada lengkuk. Dia mesti semuanya garis lurus. Jadi kesimpulannya kita boleh katakan bahawa poligon ni merupakan satu bentuk yang tertutup dengan sisinya terdiri daripada 3 ataupun lebih garis lurus. Okay, seterusnya, bagi sesebuah poligon, bilangan bucu mestilah sama dengan bilangan sisi. Jika bucu ada 5, sisi juga mesti ada 5. Okey, apa bucu tu? Bucu tu adalah bahagian yang tajam. Itu kita panggil dia sebagai bucu. Okey, yang kedua, perpenjuru. Okey, bila nak cari perpenjuru, kita gunakan formula yang ini ya. N kurungan N tolak 3/2. Yang mana N ni adalah bilangan sisi poligon. Kita lihat contoh. Okey, sebuah poligon mempunyai 12 sisi. Cari bilangan bucu dan bilangan perpenjuru bagi poligon itu. Okey, kita nak cari bilangan bucu dan juga bilangan perpenjuru. Okey, soal nota kat atas ada beritahu bahawa bilangan bucu dengan bilangan sisi adalah sama. Jadi bucu adalah 12. Ya, 12. Sekarang kita nak cari bilangan perpenjuru. Nak cari bilangan perpenjuru, kita boleh cari dengan menggunakan formula N kurungan N tolak 3 bahagi 2. Okey, N ni adalah bilangan sisi. Daripada soalan dia bagi bilangan sisi adalah 12, maka kita masukkan saja 12 dalam formula. Jadi kita akan dapat bilangan perpenjuru dia adalah 54. Seterusnya kita lihat nama-nama bagi poligon. Okey, kat sini ada disediakan ada 8 bentuk poligon yang kita kena ingat. Okey ya. Yang pertama adalah segitiga. Okey, segitiga ni bilangan sisi dia kita dah tahu memang ada segitiga, bucu dia juga ada 3 juga. Okay, sisi 4 ya. Kebanyakan kita sebut segi 4 kan, tapi sebenarnya adalah sisi 4 bukan segi 4. Okay, pentagon ada 5 sisi, hexagon ada 6 dan seterusnya sehinggalah dekagon ada 10 sisi. Okay, yang ini anak-anak murid boleh rujuk juga dalam buku teks, ada disediakan nota yang ini. Jenis segitiga. Okey, ada beberapa jenis segitiga yang kita kena tahu ya. Okey, yang pertama segitiga sama sisi. Okey, segitiga sama sisi ni semua sisinya sama panjang. Ya, ada 3 sisi dan ketiga-tiga sisi tu nilai ketiga-tiga sisi tu panjangnya adalah sama dan juga sudut pedalaman segitiga juga adalah sama, iaitu 60 darjah. Okey, kenapa 60 darjah? Kenapa semuanya sama? Sebab sisi semua sama panjang, maka sudut pedalaman adalah sama. Okey, seterusnya segitiga sama kaki. Okey, segitiga sama kaki ni dia mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Okey, kita boleh tengok ya. Tanda yang ini. Okey, tanda yang ini maksudnya sama panjang. Yang tadi pun yang segitiga sama sisi pun nampak tak ada tanda 2 ni. Okey, ketiga-tiga sisi tu ada tanda 2 kan. Maksudnya ketiga-tiga
sisi tu sama panjang. Okey, yang ini dua sisi sahaja yang ada tanda. Maksudnya dua sisi yang ini, yang condong dua ni adalah sama panjang. Okey, untuk segitiga sama kaki, sudut pada tapak tu adalah sama nilai. Yang ini ya, dua ni. Okey, ada sudut kat sini. Ya, dua-dua sudut ni nilai dia sama. Okey, untuk segitiga tak sama kaki. Okey, tak sama kaki ni maksud dia semua sisi dia tak sama panjang. Panjang dia berbeza, dan juga sudut yang berada di dalam segitiga tak sama kaki ni juga adalah berlainan ketiga-tiganya. Seterusnya, segitiga bersudut tirus. Okey, ini segitiga bersudut tirus yang warna kuning ni. Untuk sudut tirus ni maksudnya sudut yang kurang daripada 90 darjah. Semua sisi kurang daripada 90 darjah dalam segitiga bersudut tirus. Seterusnya, segitiga bersudut cakah. Okay, sudut cakah ni, satu daripada sudut dalam segitiga adalah sudut cakah. Sudut cakah ni dia mesti di antara 90 darjah hingga 180 darjah. Okay, maksudnya satu sudut yang ini mungkin sudut ni bernilai 100, 120 ataupun dia kurang daripada 180 darjah. Itu maksud segitiga bersudut cakah. Okay, segitiga bersudut tegak pula. Okay, bersudut tegak ni kita tahu, kita akan nampak ada satu kotak dalam segitiga. Kotak tu menunjukkan segitiga tu adalah bersudut tegak. Sudut tegak nilai dia adalah tetap, iaitu 90 darjah. Ini kita nak tahu yang manakah satu sudut pedalaman dan juga sudut peluaran bagi sebuah segitiga. Okey, kat sini ada disediakan satu gambar rajah segitiga. Sudut yang berada di dalam adalah sudut pedalaman. Okey, yang dalam tu adalah sudut P, Q dan sudut R. Kat luar adalah sudut S. Maka S tu kita panggil dia sebagai sudut peluaran. Hasil tambah bagi semua sudut pedalaman iaitu P, Q dan R adalah 180 darjah. Ini untuk segitiga ya. Seterusnya, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran yang bersebelahan juga adalah bernilai 180 darjah. Okey, kat sini sudut pedalaman dan peluaran yang bersebelahan adalah R dan S. Jadi bila kita tambah R dan S, nilai dia akan dapat 180 darjah. Yang ketiga, hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan adalah sama nilai dengan sudut peluaran. Okey, contohnya dekat sini, P tambah Q bersamaan dengan S. S tu adalah sudut peluaran. Jadi yang bertentangan dengan S adalah P dan Q. R bukan ya, R bukan. Jadi P tambah Q nilainya sama dengan S. Kita tengok contoh. Macam mana kita nak cari nilai X dalam segitiga. Okay. Contoh kat sini dia beri segitiga. Kita nak cari nilai X. Okay, kita tahu ya. So, ketiga-tiga sudut dalam segitiga ni adalah sudut pedalaman. Jadi hasil tambah ketiga-tiga sudut ini bersamaan dengan 180 darjah. Okay, jadi kita boleh tambahkan 98 dengan 34. Kita akan dapat 132 darjah. Untuk dapatkan X, kita pindahkan 132 pergi ke sebelah kanan. Jadi kita akan dapat X nilai dia 48 darjah. Seterusnya, contoh yang kedua. Okey, 107 tu adalah sudut peluaran. X dan 36 merupakan sudut pedalaman. Okey, X dengan 36 ni, dia sudut pedalaman yang bertentangan dengan sudut peluaran iaitu 107 darjah. Untuk dapatkan nilai X, kita perlu tambahkan X dengan 36. Okey, X dengan 36 ni merupakan sudut pedalaman yang bertentangan dengan sudut peluaran iaitu 107 darjah. Jadi nak dapatkan nilai X ni, kita pindahkan 36 positif, pindahkan sebelah kanan, jadi tolak, maka kita dapatlah nilai X 71 darjah. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, kat sini diberi sudut peluaran 140 darjah, tapi dalam sudut tidak ada pun nilai yang diberikan.
Ya, tidak ada nilai sudut yang diberikan dalam gambar rajah. Cuma kat sini dia terdapat satu tanda yang ini, ya, satu tanda, ada 3 tanda untuk segitiga TRS. Ini bermaksud segitiga TRS adalah segitiga sama sisi, ya. Ketiga-tiga panjang adalah sama. Panjang TR sama dengan panjang RS dan TS. Okey, macam mana kita dapatkan nilai X? Okey, kat sini kita dah tahu dah, ya, bila segitiga sama sisi maka satu sudut nilai dia 60 darjah. Jadi sudut TRS nilai dia adalah 60. Sudut dekat T dan S juga sama juga 60 darjah, ya. Okey, kemudian kita boleh cari nilai TRQ. Okey, TRQ di sini, ya, nilai TRQ kat sini. Okey, TRQ ni dia bersebelahan dengan 60 darjah tadi, ya, TRS bersebelahan. Jadi hasil tambah yang bersebelahan tu nilai dia 180 darjah. Jadi kita dapat TRQ 120 darjah. Okey, bila kita dapat 120 darjah, okey, kita boleh tambahkan dengan 120 ni tadi, ya. Jadi untuk dapatkan nilai X dengan 120 darjah tadi, TRQ adalah sudut yang bertentangan dengan sudut peluaran. Dua sudut pedalaman yang bertentangan dengan sudut peluaran. Jadi hasil tambah dia sama dengan sudut peluaran yang ini. Jadi untuk dapatkan nilai X, kita pindahkan saja 120 pergi ke sebelah kanan, dapatlah nilai X iaitu 20 darjah. Contoh keempat. Okey, kat sini dia beri sudut peluaran nilai 145 darjah. Okey, kat sini terdapat satu sudut, sudut tegak 90 darjah dekat U ni, sudut tegak. Okey, kita nak cari sudut yang berada di luar, dekat R ni, sudut X ni kita nak cari. Okey, mula-mula kita lihat dulu sudut QUT. Okey, sudut QUT. QUT ni kat sini, ya. Kat sini, berada di sini. Okey, kita dah tahu keseluruhan sudut yang ni nilai dia 90 darjah, ya. Jadi nak dapatkan sudut QUT, kita tolakkan dengan 50 yang ini. 90 tolak 50, kita dapatlah 40 darjah. Okey, kita dapat 40. Okey, kemudian kita boleh cari sudut QRU, ya, sudut QRU. Okey, 45 tolak dengan 40 darjah. Okey, 145 sudut peluaran kita tolakkan dengan 40 darjah, kita dapat 105 untuk sudut QRU. Maka kita dah boleh carilah nilai X, ya, nilai X. X tambah dengan sudut QRU, nilai dia adalah 180 darjah, ya, sebab dia berada pada garis lurus, sudut bersebelahan. Maka kita dapatlah nilai X 75 darjah. Itu saja untuk hari ini. Kita bertemu lagi untuk topik yang akan datang. Sekian, terima kasih.